Speaker dia bahaya speaker sebab dia berucap tadi ingatan dia hilang. Dia berucap tadi dia tak ingat tu. Kita takut tadi apa yang dia cakap tu dia tak sedar. Okey. Apa dia cakap tu. Farid Sulong sila. Terima kasih. Selingan petang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk sama-sama bahas dalam membincangkan mengenai bajet tempoh hari. Puan Yang di-Pertua, saya percaya apa juga ikhtiar dan usaha kerajaan untuk rakyat hanya akan tersusun cantik sekiranya ianya diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Kerana kekuatan ekonomi saja yang mampu menjadi enjin kepada peningkatan taraf kehidupan sosial rakyat. Saban tahun memang di setiap pembentangan bajet akan ada satu seksyen khas khusus untuk pemekasaan wanita. Ini memang setiap tahun, termasuklah tahun ini juga. Inisiatif-inisiatif khusus untuk membangunkan keupayaan dan merapatkan jurang antara gender, ini memang wajar kita memberikan sepenuh tumpuan. Namun berdasarkan angka-angka yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, perjalanan kita untuk mencungkil potensi sebenar wanita dalam masyarakat masih jauh lagi ketinggalan. Contohnya, pada tahun 2021, golongan wanita menunjukkan penguasaan yang lebih tinggi dalam pengambilan universiti awam, iaitu sebanyak 47.5% berbanding lelaki pada 33.8%. Dan jumlah ini menunjukkan bahawa wanita berada di barisan hadapan dalam pendidikan tinggi. Malah pada tahun 2021 juga terdapat 50,000 lebih wanita yang telah berjaya menamatkan pengajian membanding lelaki. Bayangkan jurang perbezaan yang wujud sejak 10 tahun yang lalu. Dan peningkatan ketara oleh wanita dalam pendidikan tinggi walau bagaimanapun tidak diterjemahkan kepada hasil pasaran buruh yang lebih baik. Pada tahun 2021, kadar penyertaan tenaga buruh wanita berada pada tahap 55.9% saja. Jauh berbeza, jauh kalau kita bandingkan dengan kadar lelaki yang mencapai sebanyak 80.9%. Dan kadar penyertaan tenaga buruh wanita negara-negara jiran kita berada dalam keadaan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada di Malaysia. Contohnya di Kemboja 73.9%, di Vietnam 69.6% dan Thailand 58.9%. Jadinya timbul juga satu persoalan yang sangat penting yang perlu kita fikirkan bersama, mana perginya wanita-wanita ni dan apakah peranan mereka sekarang dalam masyarakat kita. Saya ingin memetik satu kajian oleh World Bank mengenai penyertaan wanita Malaysia dalam tenaga kerja yang mendapati bahawa wanita Malaysia yang berumur lebih daripada 26 tahun lebih sensitif terhadap peralihan kitaran hayat berbanding negara lain di dunia. Wanita yang sudah berkahwin mempunyai kadar penyertaan yang paling rendah. Faktor ini terkait dengan sindrom beban berganda dalam menguruskan rumah dan menjaga anak ataupun orang tua. Jadi secara puratanya, wanita yang meninggalkan tenaga kerja selepas umur 26 tahun tidak akan kembali akibat daripada kesan sindrom ini. Maka saya menyambut baik usaha dan inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2023 ini dengan memperkenalkan grant pengajian sebanyak 80% gaji bagi menggalakkan wanita kembali bekerja. Walau bagaimanapun, saya ingin mencadangkan bahawa inisiatif ini perlu ditambah baik dengan beberapa inisiatif tambahan. Pertamanya, diskriminasi terhadap wanita hamil perlu segera dihentikan. Tinjauan Women Aid Organisation Workplace Discrimination Survey pada tahun 2016 mendapati 40% wanita yang ditinjau telah mengalami diskriminasi pekerjaan kerana mereka ni pregnant ataupun hamil. Dan tinjauan itu menunjukkan bahawa 5 cara terbaik yang digunakan oleh majikan untuk membuat diskriminasi terhadap wanita hamil adalah membuatkan jawatan mereka menjadi redundant, menafikan kenaikan pangkat,
meletakkan mereka dalam tempoh probation yang terlampau lama, menurunkan pangkat ataupun menamatkan pekerjaan. Tinjauan yang sama pada 2020 juga mendedahkan bahawa kira-kira 27% wanita dipersoalkan kemampuan melaksanakan kerja mereka selepas bersalin, manakala 13% lagi mengalami nasib diketepikan di dalam projek-projek baru ataupun peluang-peluang kerjaya selepas bersalin. Namun hanya kira-kira 1 daripada 8 wanita yang telah mengalami diskriminasi tempat kerja kerana mengandung yang membuat aduan rasmi. Majoriti wanita tidak mengetahui hak mereka atau takut akan tindakan balas kerana bersuara. Kedua-dua Akta Pekerjaan 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 memberikan pelepasan yang sangat minima jika ada. Jadi untuk melindungi wanita hamil yang ingin kembali ke alam pekerjaan, saya ingin mencadangkan agar satu akta diskriminasi kehamilan dapat dilaksanakan. Benda ini bukan baru, ianya kita harapkan dapat membantu menanangi diskriminasi berkenaan perkara ini, dan ini perlu diambil kira kerana polisi yang membabitkan wanita untuk kembali ke alam pekerjaan disesuaikan dengan penerimaan mereka semula ke alam pekerjaan sebagai functional atau dan bukan sekadar pelengkap quorum atau sekadar memenuhi lensa gender semata-mata kerana memberi makna kepada tanpa memberi makna kepada masa hadapan mereka. Kedua, walaupun pemberian geran ini akan memberi motivasi kepada majikan untuk menggaji lebih ramai wanita, inisiatif ini sewajarnya patut dilengkapkan dengan pemberian potongan cukai sebanyak 5 tahun bagi wanita untuk kembali ke alam pekerjaan. Seperti kita pernah di dalam manifesto padu, kita ada mencadangkan perkara ini. Ia merupakan strategi serampang dua mata yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak majikan dan juga pekerja melalui peningkatan pendapatan isi rumah. Dan saya juga berharap cadangan ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat ekonomi jangka panjang. Dan saya nak kongsikan ada beberapa kajian berkaitan dengan perkara yang saya bangkitkan sebelum ini. Yang pertama, kajian oleh OECD mengenai ketaksasamaan janda mendapati bahawa peningkatan bahagian pendapatan isi rumah yang dikawal oleh wanita memberi lebih manfaat kepada pembangunan kanak-kanak dan keluarga secara keseluruhan melalui perbelanjaan isi rumah yang lebih bermakna kepada institusi keluarga. Yang kedua, McKinsey pada tahun 2014 menyimpulkan bahawa kesaksamaan ekonomi wanita adalah baik untuk perniagaan. Dan menurutnya, syarikat yang dipimpin oleh wanita mendapat faedah yang banyak dari segi keberkesanan, dari segi organisasi, dan hakikatnya jelas wanita mampu berprestasi lebih baik dalam arena profesional kerana mereka secara amnya mempunyai aspirasi dan kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Dan kalau kita tengok pula, kalau kita bandingkan dengan penyertaan buruh wanita Singapura, dianya di tahap 64%, dan kita juga mengharapkan usaha mempergiatkan pengajian pekerja wanita ini dapat diteruskan dan disusuli dengan usaha peningkatan tahap ekonomi dan kehidupan pekerja itu sendiri. Dan saya juga nak menyambut baik peruntukan yang diperuntukkan untuk dana pembiayaan perniagaan wanita. Tapi persepsi umum yang ini yang kita rasa, sebab kalau kita tengok bayaran balik pinjaman perniagaan, tak kiralah dana MARA ke Tekun ke PUNB ke ataupun apa juga dana yang diperuntukkan oleh wanita. Wanita ni dia tak culas membayar, dia tetap bayar pada waktunya. Namun kebanyakan usaha pembangunan perniagaan ini bersifat transaksional, seperti bantuan modal ataupun infrastruktur. Jadinya untuk meningkatkan pembangunan golongan wanita dari aspek keusahawanan seiring dengan masa hadapan, saya juga nak mencadangkan agar pembangunan keusahawanan wanita ini dibentuk mengikut acuan model pembangunan ekosistem startup. Ini bermakna akan ada entry point
yang pelbagai dalam pembangunan keusahawanan wanita dan setiap satunya akan diberikan fokus pembangunan tertentu untuk menjadikan perniagaannya lebih kalis masa hadapan. Dan saya kira pembangunan ekosistem startup ini boleh kita guna pakai merentasi setiap bentuk pembangunan perniagaan. Dan kalau dengan cadangan ini, maka saya harap wajarlah agar inisiatif pelaburan dalam syarikat-syarikat startup tempatan oleh GLIC, antaranya Hazana, KWSP, yang bernilai 1.5 bilion, seperti yang disebut di dalam belanjawan baru-baru ini, mempertimbangkan satu kota khas untuk pembangunan perniagaan wanita kalis masa hadapan mengikut acuan startup itu sendiri. Dan sasaran Tuan Yang Di-Pertua ataupun Puan Yang Di-Pertua, sasaran semasa untuk mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita dalam kedudukan pembuat dasar sektor kerajaan atas swasta ni adalah sangat bermanfaat. Malangnya ianya kita tengok seolah-olah menuju struktur hourglass dan penyertaan wanita dilihat berat dalam pengurusan tertinggi dan jawatan peringkat bawahan, tapi sedikit saja di peringkat pertengahan. Lebih banyak langkah diperlukan untuk mengukuhkan pipeline pekerjaan. Walaupun inisiatif semasa untuk menonjolkan bakat wanita ini patut kita puji, tapi pilihan dasar mesti kita terokai, kita nilai dan kita sesuaikan untuk membolehkan wanita Malaysia menyumbang sepenuhnya kepada transformasi negara menuju ekonomi berpendapatan tinggi, inklusif dan mampan. Jadi apa yang saya harapkan, penubuhan gender focal team seperti yang disebut di dalam belanjawan ini mengambil kira perkara ini. Malah saya rasa ada kewajaran pasukan ini tidak hanya melihat kepada penyediaan bajet semata-mata, tapi juga dasar pengangkutan awam, penyampaian penjagaan kesihatan dan keadilan sosial kepada wanita. Dan saya juga nak mencadangkan agar setiap negeri mewujudkan dasar gendernya sendiri berpandukan kepada keperluan negara yang mendesak. Ini akan memastikan agenda ini diarus perdanakan dalam semua dasar dan program daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Sila gulung ya. Okey, terima kasih. Dan dan saya nak bangkitkan ada mengenai mahasiswa. Ini saya nak gulunglah. Bajet ni memang dilihat bagus, tapi saya tengok mahasiswa ni tak disenaraikan, tapi mereka juga terkesan dan antara yang perlu kita pertimbangkan adalah pemberian, contohlah pemberian voucher buku yang pernah dilaksanakan terdahulu. Dan kalau sekiranya kerajaan memberikan RM200 kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun, seperti dalam bajet diumumkan, tapi saya mintalah, saya ingin mencadangkan supaya dipanjangkan kepada usia 25 tahun. Sekurang-kurangnya golongan mahasiswa yang sememangnya dekat di hati saya ni dapat merasa manfaat daripada bajet yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Dengan itu saya tak ada masa, saya menyokong bajet yang dicadangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parik Solong. Saya jemput Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.